yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulakan kuliah hadis pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berada, meluangkan sedikit waktu untuk kita tadabbur, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus, ataupun yang diterjemahkan dengan ringkasan Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya, kitab Riyadhus Salihin adalah kitab yang tebal, ya, mempunyai lebih daripada 200 bab. Maka Syekh An-Nabhani membuat ringkasan kitab tersebut dengan memilih hanyalah hadis-hadis yang sahih. Maaf ya, hanyalah hadis-hadis yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Untuk pengetahuan semua, hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi semuanya hadis yang sahih. Tapi dia terdiri daripada beberapa riwayat. Ada riwayat daripada Imam Al-Bukhari, ada riwayat daripada Imam Muslim, ada riwayat daripada Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah dan beberapa yang lain. Jadi dia ada banyak riwayat. Maka Syekh An-Nabhani dia buat satu metodologi, dia gunakan satu metodologi untuk dia nak keluarkan kitab yang baru yang namanya Tahdzibun Nufus ini. Maka Syekh An-Nabhani hanya ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahaja. Maka dikeluarkan dan dijadikan kitab yang kita baca pada tengah hari ini. Itu dari segi kita kata metodologi yang digunakan oleh Syekh An-Nabhani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita masih lagi dalam tajuk besarnya adalah sifat hati dan lisan yang terpuji serta tercela. Ini bab yang besar. Maka dalam bab ini dia ada pecahannya. Jadi pada tengah hari ini kita masuk kepada tajuk terpujinya sifat tawadhu' dan tercelanya sifat sombong. Jadi dekat sini maksudnya ada dua sifat. Satu tawadhu', satu lagi sombong. Ataupun disebut dengan takabur, kibir. Ya, ada dua sifat. Satu tawadhu', satu lagi kibir. Baik. Kita tengok sedikit sebelum kita lihat kepada 3 ayat Al-Quran dan 6 hadis. InsyaAllah hari ini saya bercadang kita rancang untuk selesaikan 6 hadis tersebut. InsyaAllah. Baik, kita ambil
yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sedikit ringkasan mengenai sifat tawadhu'. Apa maksud tawadhu' yang boleh kita bayangkan? Baik. Perkataan tawadhu' berasal daripada akar katanya, root wordnya adalah wada'a. Apa ni bahasa Arab, majoriti perkataan dia datang daripada 3 huruf. Majoriti ya. Ada juga yang 4 huruf, 5 huruf dan sebagainya, tapi kebanyakannya daripada 3 huruf. Maka perkataan tawadhu' berasal daripada akar kata, root word dia wada'a. 3 huruf. Wa, da, ain. Wada'a. Baik. Wada'a ni maksudnya apa? Wada'a ni adalah maksudnya merendahkan. Ya? Merendahkan. Okey. Ya? Satu pandangan, satu pendapat menyatakan perkataan tawadhu' berasal daripada kata wada'a, merendahkan. Okay. Ada satu lagi pandangan ataupun pandangan yang lain menyebutkan bahawa tawadhu' dia berasal daripada perkataan ittadha'a. Ittadha'a. 4 huruf. Alif, ta, dad, ain. Ittadha'a. Ittadha'a ni maksudnya merendahkan diri. Ni saya cerita sikitlah dari segi asal usul. Okey? Jadi saya ulang balik, perkataan tawadhu' ada 2 pandangan dari segi asalnya. Yang pertama, sebahagian ulama sarjana menyatakan tawadhu' berasal daripada perkataan wada'a. Wada'a maksudnya merendahkan. Ada pandangan yang kedua yang menyatakan tawadhu' berasal daripada perkataan ittadha'a. Maksudnya sama, merendahkan diri. Okey, itu kita tengok dari segi bahasa Arab. Okay, saya nak bawa pada tengah hari ini tuan-tuan dan puan-puan 2 pandangan ulama menyatakan maksud tawadhu'. Baik. Yang pertama adalah saya ambil yang dinyatakan oleh ulama yang tersohor dalam bidang ilmu tasawuf, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia yang terkenal Ihya Ulumuddin. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau nak kaji sesuatu bidang, kena ambil buku yang betul. Nak tengok bidang tasawuf, maka kena rujuk kitab tasawuf. Baru kita dapat kefahaman yang jelas. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, tawadhu' ini adalah, saya baca yang kita terjemahkan, mengeluarkan kedudukan kamu, dan menganggap orang lain lebih utama daripada kamu. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Mengeluarkan kedudukan kamu dan menganggap orang lain lebih utama, lebih mulia daripada kamu. Itu namanya tawadhu'. Okey. Yang kedua, ulama yang kedua yang saya rujuk
untuk nak kita faham konsep tawaduk adalah Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Ya. Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Ini siapa yang mengaji ilmu tasawuf memang kenal ulama ni. Ya. Dalam kitab dia yang terkenal iaitulah Al-Hikam. Al-Hikam. Kitab ini dah ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi diterjemahkan pun kalau kita baca tak faham. Tuan-tuan. Kitab Al-Hikam sekalipun dah ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita beli, kita baca, kalau tanpa berguru, tanpa jumpa guru, berdepan dengan guru belajar, tak faham. Dahsyatnya kitab ni tuan-tuan. Dia punya zuk dia tu tak sampai. Kena berguru. Baik. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, dia kata sifat tawaduk ini adalah sesuatu yang timbul, sesuatu yang timbul kerana melihat kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Sifat tawaduk ni adalah suatu perasaan yang timbul dalam hati kita bila kita nampak, kita lihat kebesaran Allah Ta'ala. Dan dia akan timbul apabila terbukanya sifat-sifat Allah. Saya nak sebut dekat sini maksudnya, yang boleh kita faham, kata Syekh Athaillah adalah, maksudnya, nak datang sifat tawaduk ini, hati kena bersih. Syarat dia. Kalau hati tak bersih, macam mana kita nak nampak kebesaran Allah Ta'ala? Ya, orang yang hatinya bersih, dia melihat sesuatu di hadapannya, dia dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala. Contoh, kita pergi laut, pergi pantai. Ya, di PKPB, PKPP, kan? Ada ramai yang ambil kesempatan untuk melancong dalam negeri. Kita tak boleh merentas negeri, tapi kita boleh bergerak dalam negeri, merentas daerah. Kita tengok dalam Facebook kan, ada yang pergi Desaru, pergi melancong, pergi Mersing melancong, dia tunjuk gambar tepi laut. Dia tengok laut tu, nampak tak kebesaran Allah? Ada orang tengok laut, cantiknya pasir. Kan? Dia kata, nampak cantiknya pasir. Dia kata pasir dia halus. Dia nampak laut tu dengan air yang jernih. Dia kata air dia memang jernih. Nak pergi jernih, pergi dekat Mersing. Pergi pantai air papan dekat Mersing tu. Boleh nampak ikan dekat situ kan. Kita nampak air jernih. Kita hanya nampak dekat situ. Hati kita bila lihat air laut, lihat pasir, kita tak nampak kebesaran Allah Ta'ala. Orang yang tawaduk, dia akan nampak. Dia punya pemikiran dia, hati dia akan bayangkan Allahu Akbar. Inilah kehebatan Allah. Kita ni makhluk yang kerdil. Tak boleh nak buat apa pun. Hanya kita nampak dan kita menghayati, kita bersyukur, kita mengaku ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ini betapa dalamnya ta'rifan tawaduk yang diberikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Tak payah banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, mungkin kita katakan ustaz bagi contoh dekat pantai. Saya duduk kat rumah je, tak pergi mana pun. Duduk dekat rumah, tengok lampu. Tengok lampu, tengok kipas. Orang yang ada sifat tawaduk, dia nampak, tengok lampu tu, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dekat rumah, tengok handphone, nampak kebesaran Allah Ta'ala.
Kalau kita ada anak yang belajar dekat Ukraine contohlah, ada anak belajar dekat Rusia, kan? Kita boleh telefon, kita dekat segamat, anak dekat Ukraine. Dia boleh nampak kita, kita boleh nampak dia. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Tak ada wire. Pegang handphone je, dia nampak dia. Waktu telefon tu pula, si ayah ni pakai baju pagoda. Kan? Baju pagoda, t-shirt putih tu kan. Anak tu kata, "Bah, abah pakai baju koyak lah." Boleh nampak ayah pakai baju koyak ni, anak duduk dekat Rusia, boleh nampak. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak, oh ini teknologi. Orang yang hatinya bersih, ada sifat tawaduk, dia akan nampak. Panjang pula cerita bab ni tuan-tuan. Ya? Lagi tak habis hadis kita hari ni. Okey, baik. Jadi saya bagi tadi dua takrifan. Satu daripada Imam Al-Ghazali, satu lagi daripada Syekh Atha'illah As-Sakandari. Ya? Jadi kita boleh simpulkan bahawa tawaduk ini, kita simpulkan iaitulah sifat manusia yang mempunyai watak rendah diri. Tawaduk ni ada watak rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh. Itu kalau kita nak faham. Ya, orang yang suka memuliakan orang lain, suka mendahulukan kepentingan orang lain. Ini antara kesimpulan-kesimpulan bila kita cerita tentang sifat tawaduk. Okey, baik. Selesai. Ya, sifat sombong saya yakin insya-Allah kita sedia maklum. Makhluk yang mula-mula sekali sombong dalam dunia ini adalah iblis. Apabila Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam, dia kata aba, dia tak nak. Wastakbara, dan dia sombong, takabur. Sebab apa? Dia rasa diri dia lebih hebat. Kenapa? Dia kata ana khairun minhu. Saya ni, wahai Allah, wahai Tuhan, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Wahai Tuhan, wahai Allah, engkau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu, dan engkau menjadikan Adam min tin, daripada tanah. Ini sifat sombong. Siapa yang mula-mula amalkan? Iblis laknatullah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menghalau dia daripada syurga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya? Baik. Kita pergi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada ayat Al-Quran yang pertama tengah hari ini, surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 215. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah diri kamu. So ayat ni turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Rasulullah rendahkan dirinya terhadap orang-orang yang mengikuti kamu, ya, iaitu daripada kalangan mereka yang beriman. Allah memerintahkan Rasulullah supaya rendahkan diri dengan para sahabat Nabi yang beriman. Tuan-tuan faham yang tu. Kan? Allah perintahkan Rasul, Nabi. Siapa Nabi itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Orang yang paling mulia dalam dunia.
Siapa Rasulullah? Penghulu segala Nabi. Allah perintahkan supaya Rasulullah merendahkan diri di hadapan para sahabat yang beriman. Refleks diri kita. Adakah kita merendahkan diri, bersifat tawaduk di hadapan sahabat saudara kita yang se-Islam? Muhasabah diri. Tengok ayat ni, muhasabah diri kita. Baik. Yang kedua, surah An-Najmu ayat 32. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa. Jangan kita besar diri. Kita rasa saya dah beriman. Saya lah orang yang bersih, dah beriman ni kan. Sembahyang, puasa, zakat, banyak zikir, banyak ilmu. Kan, saya beriman ni, orang yang paling baik. Jadi kita ni suci. Tak buat salah dan seumpamanya dah. Jangan, Allah kata. Janganlah kamu menganggap diri kamu semua suci. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Baca sirah Nabi. Nabi selalu beristighfar. Minta ampun. Sepatutnya Nabi dah memang confirm tak buat salah. Tapi ayat ni, wala tuzakku anfusakum. Jangan anggap kita ni sembahyang dah bagus, dah bagus. Saya dah mengaji agama banyak, ilmu banyak agama ni, saya dah bagus. Tidak. Ini Allah ingatkan kita. Dan Allah sebut, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling mengetahui orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Jangan ada sifat takabur. Sepatutnya kena ada sifat tawaduk. Sekalipun kita banyak ibadat, banyak ilmu, kan, maka kita ada tawaduk, rendah diri. Kena buat lagi ibadat, tambah lagi ilmu, tambah lagi tolong orang, tambah lagi sedekah, tambah lagi buat amalan-amalan baik. Okey, baik. Yang ketiga, surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syura. Kita jangan bertukar tuan-tuan ya. Yang pertama ni surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Okey. Yang ketiga, ayat yang ketiga yang dipilih dalam kitab ni surah Asy-Syura. Syura. Okey. Ayat 42. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Allahu akbar. Ya, Allah sebut sesungguhnya hukuman itu, innamas sabil. Hukuman itu hanyalah dikenakan ke atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Hukuman. Ya. Hukuman yang Allah turunkan, sama ada Allah turunkan direct ataupun hukuman yang dibuat oleh manusia, maka dikenakan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Ini golongan yang berhak, yang layak dikenakan hukuman. Ya, ulaika lahum azabun alim. Ya, iaitu bagi mereka itulah azab yang sangat pedih. Kalau kita nak huraikan, banyak tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, contoh yang boleh kita ambil. Orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Banyak. Kita ambil satu contoh. Surah Yasin.
Surah Yasin kan kita selalu baca surah Yasin. Wa jaa min aqsal madinati rajulun kan. Datang seorang lelaki kepada penduduk kaumnya. Sebelum tu Allah utuskan seorang utusan untuk ajak mereka beriman. Tapi mereka tolak. Surah Yasin ni. Kemudian Allah utuskan lagi 2 orang menguatkan. Mereka tolak. Maka ketika mereka tolak utusan itulah, tak mahu beriman, tak mahu dengar cerita, maka datanglah seorang lelaki di hujung kampung itu. Dalam kitab tafsir ada yang menyatakan lelaki itu adalah Habib An-Najjar. Dan peristiwa ini berlaku di Antioquia. Itu salah satu pandangan dalam kitab tafsir. Tapi kalau kita pergi kepada perincian, ada banyak perbahasan. Saya tak nak ceritalah, kita ambil ringkasan. Okey, maka datang lelaki itu yang namanya Habib An-Najjar. Dia nasihatkan kepada penduduk dia, kaum dia, supaya terima apa yang disampaikan oleh 3 orang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang utusan Allah. Namun penduduk kampungnya, kaumnya tidak mahu mengikuti nasihat Habib. Bahkan kalau kita baca surah Yasin, Allah menceritakan bahawa masyarakat kaumnya itu telah membunuh Habib. Membunuh Habib An-Najjar. Ya? Dalam tafsir Ibn Kathir disebut, cara mereka bunuh macam mana? Mereka pijak-pijak sampai dia mati. Habib An-Najjar. Apabila dia mati kan kita baca surah Yasin, kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dalam surah Yasin tu cerita bila Habib mati, maka Allah memerintahkan Habib ini diperintahkan masuk syurga. Dekat situ menunjukkan bahawa syurga itu sekarang ini telah wujud. Bukan syurga itu diwujudkan pada hari akhirat kelak. Itu perbahasan lain tuan-tuan. Ya? Okay, saya nak sebut kat sini. Maka selepas Habib diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam syurga, ni lepas ni tuan-tuan cuba baca Yasin, tengok balik, faham. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sebut Allah tak perlu menghantar tenteranya daripada langit. Allah tak perlu menghantar tenteranya yang berupa malaikat untuk memusnahkan kaum Habib An-Najjar. Tak perlu hantar. Sebab apa? Urusan memusnahkan sekumpulan manusia ni, ini benda yang very simple berbanding dengan kekuasaan Allah. Ya? Okay, apa yang Allah hantar? Kita baca surah Yasin, apa yang Allah hantar? Dalam surah Yasin, surah yang ke-36. Ya? Cuba tengok ayat yang ke-28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Ni Allah sebut ni, Allah tak perlu hantar pun tentera daripada langit. Sambung ayat yang ke-29. Ya? Allah kata apa? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tengok. Allah gunakan perkataan sayhatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Habib An-Najjar hanya dengan sayhatan wahidatan. Ayat 29 surah Yasin. Sayhah apa? Pekikan. Allah perintahkan malaikat
Satu malaikat. Buka kitab-kitab tafsir. Sama ada tafsir Al-Munir ataupun tafsir Ibnu Kathir, tafsir At-Tabari disebut Allah memerintahkan malaikat Jibril turun. Kan? Dan Jibril ni pergi kepada kota. Pintu, dua tiang untuk masuk ke Antioquia ni, dicabut dua tiang itu, maka dengan satu suara pekikan yang dilaungkan oleh Jibril, seluruh penduduk Antioquia mati. Fa'idhahum khamidun. Mereka mati. Mungkin tuan-tuan tanya, apa kena-mengena Ustaz dengan ayat ni? Ayat ni adalah hukuman Allah kenakan ke atas orang yang berbuat zalim kepada manusia. Apa zalim kepada manusia? Penduduk Antioquia itu membunuh Habib. Sebab Habib An-Najjar nasihatkan mereka supaya beriman, menerima apa yang disampaikan oleh 3 orang utusan Allah. Mereka menzalimi Habib dengan membunuh Habib. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Itu baru azab di dunia. Allahu akbar, tuan-tuan. Ya, ini peringatan kepada kita. Jangan buat zalim kepada manusia. Satu, jangan buat zalim. Dan yang kedua, jangan melampaui batas di atas muka bumi. Kalau buat dua-dua atau salah satu, kita bimbang. Allah Subhanahu wa taala bagi isyarat dalam ayat ni, mereka akan mendapat azab yang pedih. Allahu akbar. Baca Quran, renung-renungkan, faham. Ya, faham, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Jadi tujuan kita mengadakan kuliah hadis ni nak bagi ilmu. Sampaikan ilmu, mudah-mudahan ilmu tu menjadi panduan kepada kita. Kita sebagai penjawat awam, ya, sama ada di bahagian pentadbiran ataupun akademik, jangan buat zalim kepada manusia. Jangan melampaui batas. Kita bimbang kalau buat salah satu perkara itu dua-dua sekali, Allah akan turunkan azab kepada kita. Ya, baik. Selesai tuan-tuan, 3 ayat Al-Quran. Baik, kita terus kepada hadis yang pertama pada tengah hari ini. Ini baru nak masuk hadis ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya, kita ada peserta sampai sekarang 27. Alhamdulillah. 27 ni ramai lah tuan-tuan. 1 tak ramai. 2 tak ramai. Kalau dah 3 ke atas tu, itu dah disebut sebagai jumlah yang ramai. Tapi seeloknya kita boleh share lagi lah. Panjang-panjangkan kalau boleh sahabat-sahabat kita dalam seluruh kampus UiTM ini, boleh sama-sama kita memahami hadis Nabi SAW. Baik, ambil hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu yang kita nak baca pada malam ni, pada tengah hari ini, hadis yang ke-604 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya, hadis yang ke-604. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu. Annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Okey, hadis ni maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah melalui kelompok kanak-kanak. Siapa Anas? Sahabat Nabi. Anas melalui satu kelompok kanak-kanak, fasallama alaihim. Lalu Anas mengucapkan salam kepada kanak-kanak tersebut.
Dia lalu ada sekumpulan kanak-kanak, dia bagi salam. Ya. Kemudian Anas berkata, ya, waqala, dia berkata, Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sedemikian. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Istizan. Allah. Satu hadis ni pun tuan-tuan, kita dah tak boleh nak amalkan dah. Satu hadis ni je, dah tak mampu kita nak amalkan. Ya, baik. Apa pengajarannya? Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan pengajaran yang pertama adalah ya, disunnahkan memberi salam kepada kanak-kanak dan mendidik mereka dengan syariat Islam. Ya, dan membuang perasaan takabur dan mendidik diri kita dengan sifat tawadhu. Itu pengajaran pertama. Hari ni boleh tak kita jumpa dengan kanak-kanak bagi salam? Kita pula kata, aku makan garam dulu. Kan? Mungkin kalau kita ni kerja, mungkin dekat sebuah institusi lah, dekat UiTM. Kan? Jumpa dengan makcik, cleaner, kan? Dan sebagainya, bagi salam. Ini yang Nabi buat ni, inilah. Tuan-tuan. Ya? Mungkin satu minggu ada 2 kali. Ya? Kalau kita tinggal di kawasan perumahan, di kawasan taman, ada pekerja-pekerja alam flora yang akan datang angkut sampah. Jadi kalau kita duduk dekat luar contohnya, tengah cuci kereta ke, tengah siram pokok ke, why not bagi salam? Ini akhlak yang mulia, melatih diri kita dengan sifat tawadhu, rendah diri. Okey, satu. Pengajaran yang kedua adalah hadis yang pertama ini menerangkan betapa para sahabat ya muhafazatu sahabah, itu para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa menjaga dan mengikuti sunnah Rasulullah. Anas bin Malik, sebab apa dia bagi salam kepada kanak-kanak? Sebab dia pernah ikut Nabi dan dia tengok Nabi bagi salam kepada kanak-kanak. Maka Anas bin Malik buat perkara tersebut. Maksudnya apa? Sahabat radhiyallahu anhum menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi, mereka pun buat. Kita ni di zaman sekarang ni cuba amalkan sunnah ini. Itu namanya bab hadis yang pertama. Okey, baik. Masuk hadis yang kedua. Wa anhu qala. Ya. Hadis yang kedua. Wa anhu qala in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu biyadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Hadis yang kedua ni juga tuan-tuan telah diriwayatkan oleh Anas. Sekali lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, jika seorang budak perempuan, amatu ni seorang kanak-kanak, seorang kanak-kanak perempuan, amah. Dia dan kanak-kanak ni pula dia daripada keluarga hamba lah. Seorang budak perempuan, seorang hamba, seorang budak, seorang hamba perempuan yang masih kecil. Hamba masih kecil, kanak-kanak, masih kecil. Jika seorang budak, jadi budak kat sini maksudnya hamba perempuan lah yang masih kecil, iaitu daripada kalangan kanak-kanak di Madinah, memegang tangan Nabi SAW, maka
dia akan berjalan bersama baginda ke mana sahaja yang dia suka, sedangkan baginda tidak melarangnya dan membiarkannya. Allahu Akbar. Ni Nabi tuan-tuan. Sifat rendah diri. Waktu Nabi jalan uh, apa di Madinah, maka kata Anas ada seorang kanak-kanak perempuan hamba pegang tangan Nabi. Nabi tak tarik tangannya. Nabi ikut je. Budak tu pegang tangan Nabi, budak tu jalan. Nabi ikut je. Ke mana sahaja budak tu pergi. Allah. Tak boleh kita nak menggambarkan betapa mulianya, tingginya akhlak Nabi. Okay, apa pengajaran dia? Yang pertama, sifat tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan sifat tawadhu', rendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini berbentuk targhib. Apa targhib ni maksudnya? Menggalakkan. Satu galakkan supaya kita mengamalkan akhlak yang macam ni. Akhlak yang macam ni. Nabi tak kenal pun budak tu. Dia biasa kita layan ni kalau ahli keluarga kita. Kan? Cucu balik kan. Cucu dia rapat dengan atuk. Habislah atuk kena belasah dengan cucu. Kan? Cucu rapat dengan nenek, habis kan. Itu sebab ada pertalian keluarga. Ni yang berlaku ni tak ada. Nabi mengikut sahaja. Okey, satu pengajaran. Ya. Pengajaran yang kedua daripada hadis ini adalah hadis ini mengajak kita supaya mengamalkan al-musawah bainan nas. Persamaan di antara manusia. Fannasu kulluhum abidullah. Kulluhum abidun lillah. Kita semua ni, tak kisah apa darjat, apa pangkat, apa kedudukan, kita kulluhum abidun lillah. Semua kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggalakkan kita mengamalkan mengamalkan sifat persamaan. Dan pengajaran yang ketiga adalah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan supaya kita ni menunaikan ala qada'i hajatin nas. Harasa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qada'i hajatin nas. Hadis ni pengajaran yang ketiga adalah Nabi menggalakkan kita supaya memenuhi permintaan manusia. Hajat manusia. Hajat budak tu, dia nak pegang tangan Nabi, nak jalan dengan Nabi. Nabi penuhi. Dia ada 3 pengajaran. Ya? InsyaAllah, baca hadis ni, cuba renung. Muhasabah diri. Ya? Baik. Hadis yang ketiga. Ni hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Okey, baik. Terus. Hadis yang ketiga. Ataupun hadis yang ke-606. 606 dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik. Hadis ini daripada Al-Aswad bin Yazid. Kata Al-Aswad bin Yazid, su'ilat Aisyatu ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Qalat kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmata ahli. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Hadis ni biasa kita dengar. Ya. Kata Al-Aswad bin Yazid, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya. Ada orang tanya Aisyah, apakah
yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya. Sebab yang tahu ni adalah Aisyah. Sebab Aisyah tinggal dengan Nabi, isteri Nabi. Maka Aisyah tahu. Ya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Apa jawapan Aisyah? Ya, iaitu baginda biasanya, saya tertinggal huruf A ya, biasanya akan melakukan pekerjaan isterinya. Nabi bantu fi mihnati ahlihi. Mihnah ni, mihnati ahlihi. Ya, membantu pekerjaan isterinya, ahli keluarga. Ya, yang mana Aisyah bermaksud membantu isterinya. Apabila tibanya waktu solat, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, bila masuk waktu solat, maka baginda keluar untuk mengerjakan solat berjamaah. Baik, apa pengajaran hadis ni? Satu je saya ambil dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, iaitu kesempurnaan sifat tawadhu' Nabi dan kebaikan Nabi kepada ahli keluarga. Nabi ni Rasulullah, tapi Nabi tawadhu', tolong isteri. Kita balik rumah main order je. Kan? Tak tolong kan? Balik rumah sampai rumah, saya tarik satu. Kan? Ya? Saya tarik satu. Nescafe satu. Kalau hari tu nak makan, main order je. Tapi Nabi SAW, walaupun seorang Nabi, kan, Nabi tetap waktu yang ada terluang, Nabi bantu ahli keluarga. Okay? Dan kemudian wa muhafazatuhu 'ala shalah fi awwali awqatiha. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga solat di awal waktu. Wa adamu al-ishtighali bi ghairiha. Bila masuk waktu solat, Nabi tidak sibukkan dengan benda lain. Teruskan, utamakan solat dahulu. Okay. Itu pengajaran daripada hadis yang ketiga. Baik, terus. Kita biasa baca hadis ni separuh je. Iaitu Nabi SAW membantu ahli keluarga. Cuba baca sampai habis. Bantu ahli keluarga, bila masuk waktu solat, Nabi tinggal, terus buat solat dulu. Kita kadang-kadang nak bersihkan rumah. Masuk waktu zuhur, sambung lagi kerja. Patutnya bila masuk zuhur, berhenti dulu. Pergi solat berjemaah. Habis solat, sambung balik. Itu yang dikatakan kena faham contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang keempat. Nampak macam tak sempat nak habis je ni. Ya? Baik, hadis yang keempat, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Allahu Akbar. Ya, baca hadis ni tuan-tuan, faham. Nabi tunjuk dekat kita tuan-tuan. Ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Nabi sebut tuan-tuan, Nabi tidak pernah berdusta. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangkan harta. Tidaklah Allah menambah sesuatu ke atas seorang hamba
yang mudah memberi maaf, melainkan kemuliaan. Dua. Ya, Nabi sebut yang kedua. Satu, sedekah, harta orang tu tak akan berkurang. Yang kedua, orang yang mudah memberi maaf, maka Nabi bagi jaminan dalam hadis ni, Allah akan tambahkan kepada orang tu sifat kemuliaan. Kita hari ni kan, ya, aku tak akan maafkan engkau sampai hari kiamat. Ha. Yang paling dahsyat sekali, aku sumpah tak akan jejak kaki rumah kau. Ya. Kalau dekat pejabat pula, dendam sampai pencen. Ya. Padahal salah tu sikit je, sampai pencen, dendam. Yang saya sebut baru ni tuan-tuan dalam 2-3 kuliah lepas tu kan, sikit je salah. Ni apa ni, frontliner kita, tangan kena sihir. Tangan kena sihir. Masuk hospital pakar. Pergi hospital pakar, scan, MRI, ambil darah. Doktor kata normal. Tapi dia kata waktu petang, waktu malam, rasa tangan ni rasa gatal dan berdenyut-denyut gatal. Memang sangat sakit. Buat operation. Doktor kata lepas operation tengok okey. Semak balik rupanya kawan dekat pejabat tak puas hati. Sedangkan Nabi sebut tuan-tuanlah hadis ni kan, orang yang mudah memberi maaf, Allah akan memuliakan, menambah kemuliaan orang tersebut. Allahu Akbar. Dan yang ketiga Nabi sebut, tidaklah seseorang itu merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan darjatnya. Sifat yang ketiga, ada orang yang amalkan tawaduk, Allah akan angkat darjatnya. 3 pengajaran, 3 poin Allah sebut, Allah bagi jaminan, disampaikan oleh Nabi kepada kita. Saya rasa hari ni tuan-tuan, untuk tengah hari ni, dapat 3 poin ni pun Sadaqallahul Azim. Boleh? Cukup. Ya? Yang pertama, Nabi kata, sedekah, yakin harta tak akan berkurang. Dari segi matematik, kalau kita belajar, ada 10, kita bagi 5, tinggal 5. Tapi Nabi bagi jaminan, sedekah 10 tak akan tinggal. Kita ada RM10, kita bagi RM5, tak akan kurang RM5. Bahkan akan ditambah. Satu. Yang kedua, suka maafkan orang. Nabi kata Allah akan bagi orang tu, Allah akan tambah orang itu kemuliaan. Dia akan semakin dimuliakan, sama ada oleh manusia ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada makhluk yang di bumi ataupun makhluk yang di langit. Sifat apa? Suka memaafkan. Tapi yang ni yang payah. Payah tuan-tuan. Nak bagi maaf kat orang payah tuan-tuan. Kadang-kadang orang tegur kita sikit kan, kita marah balik. Dan yang ketiga, Nabi sebut kepada kita merendah diri. Ini poin berkenaan dengan tajuk kita. Ada sifat tawaduk, Allah akan meninggikan darjat orang tersebut. Ambil contoh yang paling dekat, Nabi. Nabi ada sifat tawaduk, Allah angkat darjat Nabi. Apa ni, para sahabat ada sifat tawaduk, Allah angkat darjatnya. Para ulama kita sifat tawaduk, Allah angkat darjat mereka. Yakin tuan-tuan? Ya, hadis ini. Baik, hadis yang kelima. Hadis yang kelima, ya, iaitu daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha auha ilayya an tawada'u hatta yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar kamu semua merendah diri sehingga tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain dan tidak ada seseorang yang menzalimi orang lain. Jadi hadis ni pengajarannya iaitulah kita wajib ada sifat rendah diri dan jangan yafkhar, jangan sombong kepada orang lain. Sebab apa Nabi sebut? Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan. Maksudnya Allah memerintahkan kita kena ada sifat rendah diri dan juga kena ada sifat tidak menyombong kepada orang lain. Saya nak tambah sikit. Kadang-kadang bila kita baca macam ni, ya, kita tengok bila kita baca yang ni, mungkin ada orang tanya, kalau orang tu kan orang yang memang buat zalim, jadi takkan kita nak rendah diri juga, ya? Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dia sebut, amma at-tawadhu'u li ahli zulmi. Adapun rendah diri kepada orang-orang yang buat kezaliman, fadzalika ad-dallu alladhi la izza fih. Maksudnya tak boleh. Depan Firaun, contohlah kan, depan Firaun kita rendah diri tawadhu'. Tak. Depan orang yang buat zalim, kita kena nyatakan bahawa apa yang dia buat itu adalah kezaliman. Tak boleh rasa rendah diri dengan dia, tak. Dia ni bagus, kena tak. Dia kata dekat sini, fadzalika dhillul ladzi la izza fi. Untuk orang yang melakukan kezaliman, kita tak boleh ada rendah diri dengan dia. Kita kena tunjuk izzah kita. Sebab kita orang yang berada pada jalan yang benar. Baik, satu lagi sebelum kita tamatkan hadis yang terakhir. Pendek je hadis yang ke-6 ini. Ya, hadis yang ke-6. Baik. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata celakalah, halakan nas, celakalah orang lain, celakalah kamu, ya, maka Nabi kata dialah orang yang paling celaka dalam kalangan mereka. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila kita kata celaka orang, kita rasa kita paling baiklah. Kita rasa kita ada sifat i'jab, kita rasa kita yang hebat, orang lain yang lemah. Sebenarnya kitalah orang yang paling celaka. Jadi jangan kita mengatakan sesuatu untuk merendahkan diri orang lain. Bila kita merendahkan orang lain, kitalah sebenarnya orang yang paling buruk, yang paling teruk. Itu pengajaran daripada hadis yang ke-6. Ya, saya rasa itu sahaja untuk tengah hari ini. Insya-Allah ya, kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Ya, wallahu a'lam. Ada soalan ke sebelum kita tamat? Saya baca dekat ruangan chat lah. Tak ada Cuma yang ada tu minta tuan-tuan dan perempuan yang hadir untuk khusus ini supaya isilah ni borang kehadiran pada link yang disediakan. Baik, saya rasa itu saja. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Itu kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Waalaikumsalam. a'lam.